Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah pada hari ini adalah berkenaan dengan Harry Bourdieu, seorang ahli sosiologis dan antropologis France yang sangat terkenal dan pemikirannya masih mempengaruhi hingga ke hari ini. Dan selain daripada terkenal sebagai seorang ahli sosiologi antropologis, sosiologis dan juga antropologis, Bourdieu juga terkenal sebagai seorang ahli falsafah ya, dan dikatakan ataupun hidup satu generasi dengan intelektual Perancis yang lain, termasuklah Jacques Derrida, Jean dan juga Michael Foucault. Okey, sebagai latar belakang ringkas Bourdieu, dilihat Bourdieu ini telah menghasilkan 35 buah buku ya. Ini secara umum, tapi mungkin lebih daripada itu boleh jadi ya. Dan juga 400 naskah artikel ya. Dan tulisan-tulisan utamanya mempunyai 2 matlamat, iaitu menganalisis ketidaksamaan sosial dan juga memahami pautan ataupun hubungan bagi mengatasi dikotomi di antara agensi manusia, okey, maknanya yang membawa maksud keupayaan individu untuk membuat pilihan bebas, dan juga struktur masyarakat yang mungkin menghadkan ataupun membataskan pilihan. Okey, Bourdieu dilihat sangat sangat passion untuk nak menyelesaikan dua perkara di antara aspek individu dengan aspek individu sebagai agensi manusia, dan juga struktur yang disebut juga sebagai masyarakat yang dominan dalam mempengaruhi satu-satu perilaku ataupun satu-satu keputusan yang nak dilakukan ataupun telah dilakukan oleh seseorang individu ya. Dan Bourdieu ini sebetulnya dibesarkan di desa di kawasan pergunungan Pines. Pemikiran Bourdieu banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang dilaluinya. Bourdieu dengan teliti memerhati pembezaan yang dilaksanakan oleh perbezaan dan pembezaan dan peminggiran sosial yang berlaku di sekelilingnya. Dan usaha berterusan dan pragmatik untuk merapatkan jurang antara intelektual Paris, iaitu yang melibatkan dirinya sendiri dengan orang biasa yang menjadi subjek dalam kebanyakan penyelidikannya. Bidang tumpuan Bourdieu, jangan salah orang ya. Dekat sini adalah Karl Marx. Kenapa objeknya berdemikian? Kerana kalau dilihat pemikiran Bourdieu ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, terutamanya boleh disebut sebagai modal budaya dalam konsep modal budaya ya. Mempelajari falsafah, Bourdieu membaca hasil Ponty, dua ahli falsafah fenomenologi, yang tumpuannya adalah pada perlembagaan ataupun satu perlembagaan ni satu organisasi pengetahuan lah, kepribadian dan sosialiti dalam kehidupan seharian, dan Karl Marx yang mengagumkannya. Dia mendapat pengaruh lah dari Karl Marx kalau kata dalam istilahnya ya, dengan mengutamakan perubahan kehidupan sebenar berbanding penyelidikan intelektual semata-mata, dan memberinya konsep yang disebut sebagai praktis ya. Jadi ini kalau boleh dikaitkan dengan di awal pemikiran Bourdieu itu yang banyak bermain dengan falsafah, falsafah ya, di dalam bidang intelektual yang abstrak lah dalam konteks ini, tetapi pengaruh yang dibawa oleh Karl Marx ini telah membantu pemikiran beliau ya. Berkhidmat 3 tahun di Algeria, ini salah satu juga yang membentuk pemikirannya, dan seterusnya dari falsafah bertukar menjadi antropologis, sosiologis, ada mengalami hidup dalam zaman perang, dan seterusnya. Kalau dilihat di sini telah dilantik
dilantik menjadi pengurusi sosiologi di College de France di Paris sehingga akhir hayatnya ya. Right, berbeza dengan Foucault, Bourdieu ini sebagai ahli teori sosial dan sebagai intelektual awam beralih dari amalan dan praktis. Kalau Foucault ini membangunkan strukturalisme untuk meneroka kuasa anonymous. Anonymous ini kuasa yang tidak diketahui tetapi sangat berpengaruh dalam membentuk masyarakat. Maksudnya kuasa ini sesuatu yang ubiquitous, yang dia berada di mana-mana dan dia dipegang oleh satu unsur yang sangat besarlah sifatnya. Struktural ya. Dia ni bila disebut sebagai struktural ini digambarkan sebagai satu masyarakat. Bila kita sebut masyarakat ni terlalu abstrak kan sifatnya. Jadi itu yang dibayangkan oleh Foucault lah. Tapi Bourdieu ini dia melihat kepada elemen praktis itu. Iaitu kuasa sebagai sesuatu yang diciptakan secara budaya dan simbolik dan secara berterusan dilegitimasi ataupun diperakui melalui interaksi antara agensi dan juga struktur. Jadi melihat kepada aspek kuasa secara simbolik ya. Budaya itu sangat mempengaruhi dalam konteks kehidupan. Alright. Antara sumbangan Bourdieu boleh dilihat di sini mencipta teori menghubungkan antara pendidikan dengan budaya, menjalankan pendidikan intersection, antara cita rasa, test, kelas dan pendidikan. Yang terkenal bukunya Distinction, A Social Critique of the Judgment of Test, The Logic of Practice. Juga memperkenalkan konsep-konsep yang sangat berpengaruh hingga kini iaitu habitus dan juga modal budaya ataupun cultural capital. Alright. Jadi secara umum habitus itu boleh dilihat sebagai satu norma atau kecenderungan yang disosialisasikan yang memandu perilaku ataupun pemikiran satu masyarakat lah. Dan ianya tidak kekal dan tidak tetap dan boleh diubah dalam situasi yang tidak dijangka atau dalam jangka masa yang panjang. Habitus ini dicipta melalui proses sosial dan bukannya individu. Jadi maknanya di sini masyarakat itu ataupun struktur itu sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan habitus atau dalam istilahnya norma atau kecenderungan seseorang individu lah. Interaksi, komunikasi yang berlaku sejak manusia dilahirkan, iaitu bermula dengan proses menghayati nilai dan norma yang berlaku di mana kita sendiri menjalankan tabiat atau habit itu tanpa kita sedari dari kecil. Seseorang itu kita boleh lihat bagaimana perubahan misalnya kalau kita sebut sebagai perkembangan kanak-kanak ataupun bayi, perkembangan generasi-generasi dulu dengan sekarang. Kalau kita lihat generasi IR 4.0 misalnya, kalau lihat daripada gambar ini jelas, di usia belum mencapai 1 tahun sudah dibudayakan dengan komputer misalnya. Jadi ini adalah bentuk generasi IR 4.0 yang terkini, yang mana habitus mereka itu, norma mereka itu berbeza dengan generasi-generasi terdahulu ya. Ini boleh dilihat. Jadi perkembangan ini membentuk secara tidak langsung pemikiran generasi tersebut. Itu yang disebut sebagai generasi terkini, sebagai generasi yang lebih celik IT ya berbanding yang terdahulu. Dan itu bukan terbentuk secara individu. Maksudnya bayi itu seorang kanak-kanak itu ataupun bayi itu tidak terbentuk secara individu. Pembentukan mereka dipengaruhi oleh masyarakat dan sekeliling, itu sekitaran yang mempengaruhinya ya. Right? Jadi kalau dalam konteks, kalau kita nak kaitkan habitus ni, konsep habitus ni dengan anda sebagai seorang mahasiswa sekarang, bolehkah kita anggap ini sebagai satu habitus orang mahasiswa? Bagaimana rutin harian pelajar universiti di era pandemik ini? Tengok sampai nak tidur pun masih dengan typing, kemudian nak siapkan ini yang running for the deadline lah ni kan, umpamanya kita anggap kucing kan. Dan ini yang manusianya, tengok tangan itu sudah sampai 3 tangan ya.
tidak berhenti untuk menyiapkan assignment dengan andaian begitulah. Right? Okey. Okey, secara teoretikalnya kalau kita nak sebut ni habitus merujuk kepada gaya hidup, nilai, kecenderungan dan jangkaan kumpulan sosial tertentu. Habitus tertentu dibangunkan melalui pengalaman, individu belajar dengan cara yang terbaik melalui apa yang mereka lihat dalam kehidupan dan cara mengharapkan kehidupan itu. Maksudnya mereka belajar melalui pengalaman, dalam nak membentuk habitus itu kan, belajar daripada pengalaman apa yang dilihat dan apa yang diharapkan. Jadi yang dimahukan lah ya. Oleh kerana kumpulan sosial yang berbeza mempunyai peluang dan pengalaman yang berbeza dalam kehidupan, kebiasaan setiap kumpulan akan berbeza. Jadi ini yang sangat rapat dengan pemikiran Karl Marx lah. Jadi Bodo juga melihat bahawa masyarakat itu masyarakat ini adalah masyarakat berkelas. Mempunyai kelas-kelas yang berbeza, mempunyai status kehidupan yang berbeza lah. Jadi pembentukan kebiasaan, pembentukan norma, adat, kebiasaan tabiat itu dipengaruhi di mana kelas masyarakat itu duduk. Alright, seorang individu boleh, saya akan perjelaskan dengan lebih lanjut di muka surat seterusnya ya. Seseorang individu boleh mengawal nilai tetapi mereka tidak secara keseluruhan mengawal habitus tersebut. Ada nilai-nilai yang seorang individu boleh kawal tetapi tidak secara menyeluruh apabila ianya melibatkan masyarakat. Remember, bila kita sebut sebagai sosiologi, masyarakat ini sebagai satu cerminan kepada satu-satu kumpulan, kelompok ataupun individu. Bila kita nak orang kata kita nak hidup dalam satu masyarakat, masyarakat ini menjadi satu cerminan. Bila mana kita tidak mengikuti budaya masyarakat yang dominan itu, kita boleh jadi dianggap sebagai satu yang deviance ataupun terpesong daripada amalan masyarakat tersebut. Jadi itu yang dilihat sebagai oleh Bodo ataupun ahli-ahli sarjana ilmiah yang lain, betapa besarnya pengaruh strukturalisme ini dalam konteks kehidupan kehidupan seorang individu lah. Alright. Dalam konteks ini, sudut pandangan Bodo juga mengatakan individu perlu bertindak balas dalam peristiwa tertentu yang kebanyakannya adalah sesuatu yang asing pada mulanya. Asinglah sebab sesuatu yang baru kan, melalui proses sosialisasi dan sebagainya. Tetapi mereka cenderung untuk berbuat demikian dari segi tingkah laku yang mereka lihat, yang tingkah laku itu kemudiannya dianggap munasabah dan wajar. Kenapa? Kerana masyarakat itu memperakui tingkah laku tersebut. Masyarakat yang dominan lah dalam konteks ini ya. Ini bermakna habitus ialah satu kapasiti tidak tertentu untuk menjana produk. Termasuklah idea pemikiran, persepsi, ekspresi dan tindakan yang batasnya ditetapkan oleh keadaan sejarah dan sosial produknya. Termasuklah test, cita rasa seseorang individu itu bergantung kepada di mana kelompok kelasnya ya, kelas dan pendidikan. Ini secara orang kata gambaran menyeluruh ya. So now kita beralih kepada yang lebih detail ya. Saya akan cuba untuk kongsikan satu persatu. Tetapi sebelum itu saya saya berhenti sekejap untuk memberi ruang saya record ya.